A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita mula surah yang baru, surah Ar-Ra'du. Dan ini juga adalah kelas yang baru dalam tempoh PKP yang ditaja oleh grup daripada Hulu Langat. Surah Ar-Ra'du adalah surah Madaniyah, iaitu turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Surah ni, surah Ar-Ra'du turun selepas surah Muhammad. Dan kalau ikut tertib susunan dalam mushaf, dia adalah selepas surah Yusuf. Ayatnya 43 ayat. Ayatnya 43 ayat. Okey. Antara intipati utama yang Allah nak sampaikan dalam surah Ar-Ra'du ialah tentang kebenaran dan kekuatannya. Kebenaran dan kekuatannya, dan tentang kesan kebatilan dalam kehidupan manusia. Maksudnya Allah nak bagi tahu sebenarnya kebenaran tu Allah cerita dalam semua ayat dan semua surah, bahkan dalam satu Al-Quran. Cuma dalam surah Ar-Ra'du dia lebih fokus kepada nak cerita tentang kebenaran. Apa kebenaran? Semua yang datang daripada Allah adalah benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah hanya datang daripada Allah. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu tentang kebenaran. Dan Allah juga sebut dalam surah Yunus, "Famaza ba'dal haqq illa ad-dhalal." Tidak ada yang selepas kebenaran melainkan semuanya dhalal, sesat. Kalau tidak benar, sesat. Kalau tidak sesat, benar. Salah satu, tidak ada yang ketiga. Jadi Allah nak bagi tahu kekuatan kebenaran, iaitu dia akan terus hidup. Walaupun tak dipandang, walaupun dinampak macam tertindas, tapi dia tetap akan hidup, dia tidak akan mati. Sebaliknya, kebatilan, dia tetap tidak baik dan dia akan mencelakakan hidup manusia. Walaupun nampak di atas, walaupun nampak dia kuat, walaupun dia nampak tersusun, tapi dia tetap kebatilan dan dia tetap yang akan merosakkan dan mencelakakan manusia. Itu sunnatullah. Benda yang benar, benda yang baik, biasanya tak dipandang, biasanya dipinggirkan, tapi dia tetap benar. Dan benda yang batil, walaupun membawa kepada kerusakan, kebinasaan, tapi seolah dia nampak betul, sebab ramai yang mengamalkan kebatilan. Ramai yang akhlaknya menjurus kepada kebatilan. Jadi bila dah ramai itu, seolah kebatilan itu adalah benar. Itu antara intipati surah Ar-Ra'du. Ra'du makna dia petir. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Surah ini bermula dengan huruf muqatta'ah. Jadi alif lam mim ni termasuk dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni maksud dia huruf yang terputus. Huruf ni ada dua. Satu muttasilah, yang kedua muqatta'ah. Kalau huruf muttasilah seperti kitab, baitun. Huruf muqatta'ah seperti hamim, alif lam mim, yasin. Jadi Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, iaitu boleh difahami. Tidak ada perkataan dalam Al-Quran melainkan ada maksud dan boleh difahami. Bilisanin Arabiyyin mubin. Tetapi bila Allah mulakan beberapa surah dengan huruf muqatta'ah, iaitu dipanggil huruf yang terputus, nampak bersambung tapi terputus. Yang ini muttasilah, betul-betul bersambung. Bila betul-betul bersambung, dia ada makna. Kaf bersambung dengan ta, ta bersambung dengan alif, alif bersambung dengan ba, dan ada makna. Kitab menjadi makna di buku. Ba bersambung dengan ya, bersambung dengan ta, maka bila bersambung ada maksud, iaitu rumah, baitun. Orang tak baca kaf, ta, alif, ba sebab dia huruf bersambung. Tapi huruf muqatta'ah lawan muttasilah, huruf yang nampak bersambung tapi sebenarnya tak bersambung, bahkan dia muqatta'ah terputus. Ha huruf nampak bersambung dengan mim tapi tidak ada makna. Alif huruf, lam huruf, mim huruf nampak bersambung tapi tidak ada makna. Apa makna alif lam mim? Tak ada. Hamim tidak ada makna. Yasin tidak ada makna. Ini dia panggil huruf muqatta'ah. Sebab tu bila kita baca, tak boleh baca hamim ataupun hamum. Kena baca ha mim satu-satu. Alif lam mim tak boleh baca alam atau baca alim. Tapi kena baca satu-satu, alif, lam, mim, sebab dia huruf muqatta'ah. Yasin tak boleh baca yasun ke, tapi kena baca satu-satu huruf, ya, sin. Jadi bila baca satu-satu huruf, walaupun nampak bersambung, dia tidak ada makna. Okey, kita nak faham bagaimana Allah kata Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin. Bilisanin Arabiyyin mubin. Allah kata Quran diturunkan bilisan, dengan lidah ataupun bahasa Arabiyyin, Arab, mubin, yang jelas. Apa makna jelas? Iaitu setiap perkataan mesti ada makna dia. Bila ada perkataan tak ada makna, tak jelas. Okey, sekarang kenapa Allah menurunkan huruf-huruf muqatta'ah dalam permulaan beberapa surah? Sedangkan dia tidak ada makna. Bila tak ada makna, dia tidak mubin, tak jelas. Maka ulama mengatakan tujuan utama Allah menurunkan huruf-huruf muqatta'ah ni bukan nak bagi tahu makna, sebab dia memang tak ada makna. Cuba buka kamus dalam bahasa Arab, carilah perkataan hamim, memang tak ada makna. Alif lam mim tak ada. Nun tak ada makna. Qaf. Jadi kalau tak ada makna, apa tujuannya? Tujuannya, pendapat yang paling kuat ialah tujuannya Allah nak mencabar orang-orang musyrikin Mekah yang mendakwa Quran tu direka oleh Muhammad. Quran tu adalah ciptaan manusia, bukan daripada Allah pencipta manusia. Maka bila Allah nak buktikan Quran tu bukan daripada manusia, bahkan manusia tak mampu,
Maka Allah, salah satu cara Allah nak buktikan Quran tu adalah daripada Allah, Allah turunkan huruf-huruf muqatta'ah di awal beberapa surah. Sebagai cabaran kepada orang musyrikin yang memang pakar dalam bahasa Arab. Kalau mereka menuduh Quran direka oleh Muhammad dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab, buktinya huruf yang digunakan dalam Al-Quran ialah huruf ni, alif, lam, mim, sama. Ha, mim. Jadi semua perkataan Arab daripada huruf Arab, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa kan. Jadi kalau kamu menuduh Quran yang dalam bahasa Arab, iaitu bahasa kamu, direka oleh Muhammad, maka Allah cabar mereka, buatlah satu surah. Kalau tak boleh satu surah yang panjang, satu surah yang paling pendek, seperti surah Wal Asri, surah Al-Kaus, Inna A'tainakal Kausar. Ataupun kalau tak boleh juga surah, buatlah seperti huruf ni, Hamim, dua huruf, dengan huruf yang daripada bahasa kamu sendiri. Maka terbukti mereka tidak mampu. Allah cabar mereka dalam surah Al-Baqarah kan. Allah cabar mereka dalam surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum. Kemudian ayat selepas tu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati wal hijarah uiddat ayat berapa? (23) Okey. Tengok ini ada kaitan, ayat ni ada kaitan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Allah kata apa? Wa in kuntum, sekiranya adalah kamu fi raibin, dalam keraguan. Ragu tentang apa? Mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan kepada abdina, hamba kami. Jadi Allah bila nak muliakan Nabi, Allah sebut apa? Hamba. Allah tak sebut Rasul lah. Allah tak sebut nama Muhammad, tapi Allah sebut abdina, hamba. Sama juga dalam surah Al-Isra, ketika Nabi diisrakan, Allah menggunakan perkataan abdun. Subhanallazi asra bi abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi. Jadi kenapa Allah guna perkataan, Allah gelarkan Nabi hamba? Sebab mulianya Nabi Muhammad bukan sebab dia Rasul. Mulianya Nabi Muhammad bukan sebab namanya Muhammad. Mulianya Nabi Muhammad sebab dia betul-betul bersifat hamba kepada Tuhan. Jadi Allah nak begitu pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi di sisi Allah ialah manusia yang betul-betul bersifat hamba. Apa makna hamba? Apa makna hamba? Bila sebut hamba,
Dia akan dengar, dia akan patuh kepada semua perintah arahan tuannya. Itu makna hamba. Kalau ada yang bantah, ada yang ikut, itu bukan hamba. Itu bukan hamba kepada tuan dia, tapi hamba kepada nafsu. Yang sesuai dengan nafsu, dia ikut. Yang tak sesuai, dia bantah. Itu bukan hamba Allah, itu hamba nafsu. Jadi manusia paling mula ialah semua urusan kehidupannya, dia ikut kepada perintah dan kehendak Allah. Walaupun nafsu dia tak suka, walaupun hati dia tak suka, walaupun dia dimaki, dia tetap ikut perintah Allah. Inilah manusia paling mulia. Sebab tu Allah guna perkataan yang paling baik untuk Nabi Muhammad, iaitu hamba. Kalau pangkat yang paling tinggi di sisi manusia, mungkin Datuk, Datuk Seri Tun. Tapi mungkin di sisi Allah tidak ada nilai satu sen pun. Selagi mana dia tidak bersifat hamba kepada Allah. Maka pangkat darjah paling tinggi di sisi Allah bukan Datuk Seri, bukan Tun, tapi hamba. Jadi kalau nak jadi, semakin kita jadi hamba kepada Allah, semakin mulialah kita di sisi Allah. Tapi sebaliknya, bila kita jadi hamba kepada nafsu ataupun hamba kepada manusia, semakin hinalah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sekiranya kamu ragu dari apa yang kami turun pada Muhammad, iaitu Al-Quran, kalau kamu ragu, fatu bi suratin, maka bawa datanglah seumpama satu surah min mislihi, yang sama seperti Quran. Sama seperti Quran apa dia? Kadang-kadang ayat, hujung ayat tu bunyi sama, wadduha wallaili ila saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bunyi la belakang. Ayat pendek, hujung bunyi sama, tapi maksud berbeza dan mendalam. Dan bila baca tak jemu, tak boring. Bila baca dapat pahala, bila baca jadi seronok, bila baca hidup bahagia. Cuba buat. Kalau tak boleh surah panjang, surah pendek. Kalau tak boleh pendek, buat macam huruf alif lam mim. Kemudian Allah cabar lagi, wad'u syuhada'akum, dan panggillah syuhada ni pembantu-pembantu pakar-pakar bahasa kamu untuk menolong kamu. Tapi min dunillah, jangan minta tolong pada Allah. Masa nak buat surah sama seperti Quran, panggillah pakar bahasa, pakar pemidato. Panggillah supaya kamu boleh buat seperti surah dalam Al-Quran. In kuntum sadiqin. Kalau dakwaan kamu bahawa Quran tu ada keraguan, Quran tu direka Muhammad, kalau dakwaan kamu benar, okey silakan. Buatlah. Apatah lagi semua bahasa kamu sama seperti bahasa Al-Quran. Apa bukti? Alif, Lam, Mim. Semua huruf tu ada dalam bahasa kamu. Ha, Mim ada dalam bahasa kamu. Yasin, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Semua huruf tu ada dalam bahasa kamu. Jadi kalau betul Muhammad yang reka dan bahasa kamu dengan bahasa Muhammad sama, pasti kamu boleh buat. Bila kamu tak mampu, makna pastilah, confirm Quran tu bukan daripada Muhammad, tapi dia daripada Allah. Sebab tu Allah kata apa? Fa illam taf'alu. Sekiranya kamu tak mampu, terbukti di masa yang lepas orang musyrikin Mekah tak mampu buat, walaupun sependek surah Al-Kausar, walaupun sependek huruf Hamim, tak mampu. Walan taf'alu, dan kamu tak akan mampu pula dia akan datang sampai bila-bila. Dulu kini selama-lama tidak ada satu pun manusia yang mampu buat seperti Al-Quran. Kemudian fattaqullah, kalau betul kamu tak mampu, mana itu sebagai bukti Quran tu daripada Allah. Bila Quran dah confirm daripada Allah, fattaqun nar, takutlah api neraka. Jadi apa kaitan cabaran dengan takut pada api neraka? Allah mencabar orang musyrikin Mekah buat seperti Al-Quran. Kalau tak berjaya, takut pada api neraka. Sepatut Allah kata apa? Logiknya, kalau kamu tak berjaya membuat seperti Al-Quran, walaupun surah sependek Al-Kausar, maka sepatut Allah cakap apa? Kalau macam tu, ikutlah Quran. Sebab dia betul-betul terbukti daripada Allah. Allah tak kata ikut Quran, tapi Allah kata takutlah api neraka. Apa mesej, apa hikmah tu? Macam kita bagi nasihat pada anak kita kan, pergilah sekolah, dia tak nak pergi. Maka kita kata, sekarang buktikan pada mak bahawa dengan kamu tak pergi sekolah tu, kamu boleh hidup senang, kamu boleh hidup bahagia. Dia tak boleh bagi bukti. Maka kita pun
cakap pada anak kita, kalau kamu tak mampu buktikan bahawa dengan tak pergi sekolah tu kamu tak boleh berjaya, kamu tak ada bukti pun, sepatut kita kata apa? Pergilah sekolah. Tak, kita cakap apa? Kalau kamu tak boleh buktikan bahawa tak pergi sekolah adalah boleh membawa kejayaan, maka takutlah hidup yang merempat. Kita tak kata pergilah sekolah, tak. Kita kata takutlah kepada kehidupan yang gelap. Apa maksud tu? Boleh faham tak soalan? Kalau kamu tak mampu buat Al-Quran, sepatut Allah kata apa? Ikutlah Quran. Sebab dia terbukti daripada Allah. Allah tak kata ikut. Allah kata takutlah api neraka. Ini tadabbur. Apa jawapannya? Apa dah? Belum sampai. Yang dalam kelas betul-betul live pun boleh jawab. Hasil apa? Hasil tak ikut Quran. Mana Allah bagi amaran, hasil tak ikut Quran kamu akan masuk neraka. Kenapa? Kenapa Allah cakap macam tu? Tapi kenapa Allah sebut takutlah neraka? Allah tak kata ikutlah Quran. Okey, beza antara Allah bagi penegasan, kalau kamu tak mampu buktikan Quran tu betul-betul bukan daripada Allah, maka mana lebih baik? Maka ikutlah Quran. Satu lagi, maka takutlah api neraka. Yang mana lebih menakutkan? Yang mana lebih menakutkan? Kalau setakat kata ikut Quran je, orang kata, oh biasalah, tak ada apa pun. Kalau tak ikut pun okey. Tak, Allah kata kalau tak ikut, kesan dia. Itu bahasa Al-Quran. Jadi kita belajar daripada Al-Quran. Bila baca Al-Quran, bila faham, kita gunakan gaya bahasa Al-Quran untuk mendidik orang. Kadang-kadang kita cakap, nak bagi amaran pada orang, tapi tak ada benda yang menakutkan. Pergilah sekolah, tapi tak ada amaran. Cuba cakap, kalau tak pergi sekolah, tengok tu. Kesannya sekian-sekian, bagi bukti. Supaya budak-budak ni rasa takut dan kurut, akhirnya dia pergi sekolah. Tapi kalau cakap setakat ikut Quran je, macam tak ada akibat apa-apa kalau tak ikut. Maka orang pun pandang remeh. Jadi Allah nak begitu, kesan yang sangat besar dan berat. Tak ikut Al-Quran apa dia? Masuk neraka. Jadi Quran bukan benda kecil. Quran bukan benda kecil. Sebab kesan tak ikut ke neraka. Itu masuk dalam hati kita tu. Kalau setakat baca tak ikut, masuk neraka. Kalau setakat baca, faham tapi belum beramal, masuk neraka. Macam Nabi kata kumpulan khawarij. Baca Quran, solat, ibadat. Tapi akhlak mereka tak sama dengan Quran. Maka Nabi kata Quran tu hanya masuk di kerongkong mereka. Setakat itu saja. Maksudnya Nabi mencela orang yang baca Quran tapi tak masuk ke dalam hati dan tak memberi bekas dalam kehidupannya. Okey? Kemudian Allah takutkan lagi dengan apa? Neraka ni bukan sebarang neraka, tapi bahannya adalah manusia dan batu. Bukan seperti api kamu. Api kamu perlukan bahan bakar apa dia? Kayu, minyak, gas, petrol kan? Tapi di neraka dia tak perlu semua tu. Dia perlu apa dia? Yang kat dunia tak terbakar, iaitu batu. Jadi nak bakar api dalam neraka, perlukan batu yang sangat-sangat keras, menunjukkan api itu terlalu panas dan disediakan untuk orang kafir. Di sini juga Allah nak beritahu, hukum menolak Al-Quran kafir. Hukum tak ikut Al-Quran kafir. Hukum ragu-ragu ni, raibin, fi raibin. Kalau kamu masih ragu-ragu, kamu kafir. Ragu pada Quran, kafir. Sebab Allah kata, zalikal kitabu la raib. Itulah Quran yang tidak ada keraguan. Okey. Apa bentuk keraguan? Apa bentuk keraguan?
Kadang-kadang mulut dia percaya kan. Bila kita tanya, percaya tak Quran tu benar? Percaya. Tapi dia tak ikut. Sebenarnya tak ikut itulah bukti dia ragu pada Al-Quran. Percaya tak pada Quran? Percaya. Tapi dah baca berapa lama dah? Lama dah, 50 tahun. Faham tak? Tak faham. Itulah bukti dia ragu. Kalau dia yakin Quran tu benar, dia tak akan biarkan dalam keadaan tak faham. Mana mungkin benda yang benar, benda yang baik, dia biar berlalu macam tu tanpa difahami dan diikuti. Bila tak faham, tak ikut, itulah tanda dia ragu. Jadi kita takut, bila kita tak faham, kita termasuk dalam kumpulan orang yang ragu pada Al-Quran. Dan bila ragu, takut termasuk pula kumpulan kafir yang kesudahannya ialah api neraka. Jadi pastikan kita tidak ada ragu sedikit pun pada Al-Quran dengan menghayati ayat demi ayat dan mematuhi perintah Allah dalam ayat tersebut. Okey, kemudian Allah kata apa? Alif Lam Mim tilka. Itulah. Oh, sorry. Alif Lam Mim Ra. Tilka. Itulah ayat tanda-tanda tanda-tanda kitab. Sebenarnya bukan tanda-tanda kitab. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam kitab. Jadi Allah nak beritahu ayat dalam Al-Quran tu dipanggil ayat. Apa makna ayat? Kalau satu ayatun, kalau jamak dia ayat. Apa makna dia? Tanda-tanda. Tanda apa ni? Mana setiap ayat Quran kalau kita baca, semakin kita kenal Tuhan. Sebab setiap ayat tu kalau kita faham, menunjukkan kehebatan Allah. Bahkan Alif Lam Mim, Nun, Qaf pun menunjukkan kehebatan Allah. Baca satu huruf Qaf pun dapat 10 pahala. Dan bila baca Quran kita tak jemu. Kehebatan Allah juga dalam Al-Quran ialah Quran ni bila dibaca oleh siapa saja, bangsa apa saja, di mana-mana sahaja, bila-bila waktu sahaja, dia sesuai dengan fitrah manusia. Orang Arab baca, dia faham, dia bahagia. Orang Jepun baca, dia faham, dia bahagia. Orang Melayu baca, dia faham, dia ikut, dia bahagia. Orang miskin baca, dia faham, dia ikut, dia bahagia. Makna satu kitab, satu peraturan yang sesuai untuk semua jenis bangsa manusia, semua tempat, semua zaman. Mana ada kitab manusia yang sebegitu? Ada tak satu buku yang ditulis oleh manusia, yang dalam buku tu ada peraturan, yang sesuai untuk semua bangsa? Ditulis oleh orang Malaysia, tapi sesuai untuk orang Arab, sesuai untuk orang Jepun, sesuai untuk orang Afrika. Ada? Tak ada. Kadang-kadang ditulis oleh orang Malaysia. Orang Malaysia pun tak sesuai dengan undang-undang tu. Sebab apa? Sebab ia ditulis oleh manusia. Tapi Al-Quran bila dibaca, bila difahami, boleh dihayati, sesuai untuk semua. Cina baca, rasa tenang. Jepun baca, rasa tenang. Orang kampung baca, rasa tenang. Sebab dia adalah daripada Allah. Sebab tu Allah kata, itulah tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Dan Allah sebut bukti ayat Quran tu tanda kebesaran Allah ialah apa dia? Kita bila semakin kenal apa jadi? Bila semakin banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kita tahu, apa akan jadi? Contohlah, ada seorang pembesar yang alim, yang warak, dan dia juga kaya, dan dia juga baik. Mula-mula orang sebut secara umum je. Kita berasa nak kenal lagi. Kemudian diberitahu lagi tanda-tanda dia. Kita lagi kenal. Apa jadi setelah kita lagi kenal orang tu? Orang yang kaya, pemimpin, yang alim, yang warak, yang baik, yang dermawan.
Bila kita semakin kenal tanda-tanda dia, sifat-sifat dia, apa langkah seterusnya kita dengan dia? Lepas kagum tu apa jadi? Kita nak jumpa dia. Bodohlah aku. Orang yang hebat macam tu, aku tak nak jumpa, tak nak buat baik. Bodohlah. Dan juga, bila kita tak nak jumpa, sebenarnya kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Maka sebab tu Allah bagi tahu, setiap ayat yang kamu baca, kalau kamu faham, itulah tanda kebesaran aku. Dan bukti tanda kebesaran aku, bila kamu semakin baca, semakin kenal, semakin kamu nak dekat dengan aku. Sebab aku ni hebat. Aku Rabbul Alamin, aku Ar-Rahmanur Rahim, aku Ghafurur Rahim. Jadi siapa yang tak dekat dengan aku, memang dia tak kenal aku. Memang dia tak tahu tanda-tanda kehebatan aku. Dan sebab tu Allah kata dalam surah apa ni? Innamal. Ini kesan orang yang kenal Tuhan. Kesan orang yang semakin kenal tanda-tanda kebesaran Allah. Surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu Okey. Tengok. Ayat ni mungkin biasa kita dengar, tapi setakat mana kita menghayati, setakat mana kita rasa kebesaran Allah. Allah kata innama. Apa makna innama? Beza dengan inna. Kalau inna sesungguhnya. Tapi kalau innama sesungguhnya hanyalah. Maksudnya apa? Hanyalah ini sahaja sifat ni. Kalau tak ada, dia bukan orang ni. Saya kata, hanyalah Muhammad tu seorang pelajar. Makna dia pelajar je. Dia tak akan buat kerja lain. Kalau dia buat kerja lain, bukan Muhammad. Okey? Jadi Allah kata, innamal mu'minu. Sesungguhnya, hanyalah orang beriman. Apa dia? Iza zukirallah. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya gemetar. Maknanya, rasa gerun bila dengar azan ke, bila buat maksiat, orang kata ittaqillah, takutlah pada Allah, terus. Terus dia rasa takut dan tinggal terus. Hati dia gemetar. Tapi kalau sebut azan, dengar azan tak rasa apa-apa, buat maksiat, orang kata ittaqillah, dia buat tak tahu je, dia tak beriman. Dia tak rasa langsung kebesaran Allah. Satu. Yang kedua, wa iza tuliyat, apabila dibaca ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, kita terjemah dia. Bila dibaca tanda-tanda kebesaran Allah kepadanya, apa berlaku? Zadatuhum imana. Imannya meningkat naik. Kenapa naik? Sebab tanda kebesaran Allah semakin banyak. Tanda kebesaran Allah semakin jelas. Macam mana iman tak meningkat? Bila baca, iman tak meningkat, dia tak faham apa-apalah. Dan ayat tu sebenarnya bukan ayat pun. Hanya sebagai lafaz saja. Dia bukan ayat. Ingatlah, ayat ialah tanda kebesaran Allah. Bila tambah satu ayat, tambah satu tanda kebesaran Allah, dan kesannya iman meningkat. Bila tak meningkat, sebenarnya dia macam baca akhbar, macam baca buku-buku novel. Sama je. Bahkan kadang-kadang baca buku novel lebih baik daripada baca Quran. Kenapa? Dia baca novel boleh habis dan faham dan tak tertidur. Baca Quran tak habis, tak faham, tertidur. Makna tak ada langsung tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Dan di sini juga Allah sebut apa? Bila dibaca. Allah tak kata bila dia baca. Itu pun ada hikmahnya, ada pengajaran. Apa dia? Dia sebenarnya antara kita mendengar bacaan ataupun kita baca, yang mana lebih terkesan? Contohlah sekarang kita boleh kata semua jadi imam walaupun tak layak kan.
semua jadi imam. Dulu imam 2-3 orang je, satu taman. Sekarang satu taman semua jadi imam. Setiap rumah jadi imam kan, solat tarawih kat rumah. Tak tahu jadi macam mana. Kalau ada CCTV boleh tengoklah. Apa jadi dalam rumah tu. Bapaknya baca macam mana, rokoknya macam mana. Lepas tu solat 2-3 rakaat ke 3 rakaat kita tak tahu. Lepas tu baca surah Baqarah ke 3 kul setiap malam. Jadi beza, sebelum ni kita solat di masjid, kita dengar. Sekarang kita jadi imam di rumah, kita baca. Beza tak? Dengan kita dengar, dengan kita baca. Kadang-kadang ayat sama, surah sama. Ada rasa beza tak? Ada beza tak? Apa beza dia? Yang mana lebih baik? Dengar ke baca? Dengar ke baca ni? Oh, yang baca tu lebih terkesan. Tak, dia terkesan ni bila kita menghayati maksud dia. Kalau selagi tak menghayati maksud dia, tak terkesan. Kalau terkesan juga dalam keadaan tak faham, itu kena COVID-19. Dia sebenarnya yang lebih terkesan kita dengar daripada kita baca. Kenapa? Sebab bila kita baca, ini saya cerita pengalaman saya. Bila kita baca, kita nak fokus pada bacaan, nak fokus pada makhraj dia, tajwid dia, mana kena berhenti kan. Kadang-kadang terfikir orang kat belakang tu lama kan. Jadi akhirnya kita tak fokus pada maksud dia. Tapi kalau kita jadi makmum, kita mendengar, kita tak disibukkan dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, nak berhenti kat mana, kita fokus pada makna. Jadi sebenarnya kita mendengar lebih terkesan daripada kita membaca. Sebab itulah sunnah Nabi, sebab tu Nabi satu masa Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud, baca Quran pada aku. Tengok, Nabi kata baca Quran pada aku. Abdullah bin Mas'ud jawab secara spontan, Ya Rasulullah, Quran turun pada kamu, bukan turun pada aku. Engkau lebih pakar, engkau lebih mahir tentang Al-Quran. Jadi kalau engkau lebih pakar, engkau lebih mahir, sepatut yang pakar, yang mahirlah baca pada orang yang kurang mahir. Kenapa engkau suruh aku? Tengok, soalan tu logik kan? Logik. Yang hebatlah yang membaca. Yang tak hebat mendengar. Apa jawapan Nabi? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku lebih suka mendengar daripada orang lain. Kenapa? Bila dengar, Nabi boleh fokus maksud dia. Sebab tu satu masa Nabi balik ke rumah. Dalam perjalanan balik ke rumah, Nabi dengar Abu Musa Asy'ari sedang baca Quran dalam rumah dia. Dulu rumah mana besar kan, kemudian mana tertutup semua. Jadi bila baca Quran, dengar di luar. Bila dengar tu, Nabi terpegun dan Nabi berdiri, dengar sampai habis. Bukan Nabi baca, Nabi dengar orang baca. Sampai, bukan kata nak dengar 5 minit, okey aku nak perhabis surah ni, aku nak baliklah. Tak. Nabi dengar sampai Abu Musa berhenti habis baca. Baru Nabi balik rumah. Tengok kesan mendengar tu sampai tak rasa. Padahal dia ada tujuan nak balik rumah. Tapi sebab yang berkata tu Allah, dan dia pula mendengar, terkesan sampai tak rasa lama, tak rasa boring, tak rasa penat berdiri. Itu kesan Al-Quran. Sehingga besok dia kata kepada Abu Musa, kamu tahu tak semalam kamu baca Quran, aku mendengar. Abu Musa kata, aku tak tahu. Kalau aku tahu, kamu dengar, kau akan baca lagi. Sebab apa? Yalah, aku baca dan yang mendengar orang yang hebat macam kamu. Kenapa aku nak berhenti? Okey? Sebab tu dalam ayat ni Allah kata, bila dibaca, bukan tak bagus baca, tak. Baca bagus. Tama-tama kalau kita baca seorang-seorang kat rumah kan, siapa boleh baca pada kita? Kitalah baca. Cuma, kadang-kadang kesan kita mendengar tu lebih terkesan. Ada imam baca, makmum boleh pengsan, boleh mati. Tapi imam tak pengsan pun. Okey? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Okey, saya nak hurai apa ni? Perkataan ayat ni. Bila sebut ayat, makna dia tanda kebesaran Allah.
Bila tanda kebesaran Allah, sepatutnya bila baca, zadatuhum imana. Ni. Bila dibaca, iman meningkat. Bila iman tak meningkat, makna dia bukan beriman, bukan mukmin. Sebab Allah guna innama. Innama hanya orang mukmin ni. Bila sebut nama Allah, bergetar. Bila dibaca Al-Quran, ataupun dia sendiri baca, boleh meningkat imannya. Maka dia sah mukmin. Tapi kalau baca Quran, tak rasa apa-apa, dan dok fokus nak khatam, lagi tak rasa, dan lagi iman dia tak meningkat. Batu ulama kata, baca satu ayat, sampai kita faham, sampai terkesan, lebih baik daripada kita khatam 30 juzuk, dan tak rasa apa-apa. Lagi parah apa dia? Lepas khatam, rasa lega, walaupun tak faham satu ayat. Ini lagi parah ni. Macam mana kamu boleh lega? Macam mana kamu boleh seronok? Allah bagi tahu begitu banyak tanda kebesaran Allah, kamu tak rasa apa-apa. Tiba-tiba kamu rasa lega dan seronok dan buat lagi majlis khatam Quran. Lagi tak patut. Okey? Boleh Jadi bila baca ayat, satu ayat, pastikan iman kita meningkat. Kalau tak meningkat, muhasabah. Apa masalah aku ni? Makan, rasa. Mandi, basah. Tidur, nyenyak. Berjalan, seronok. Baca Quran tak ada rasa apa-apa. No feeling. Sebab tu kata Imam Qurtubi, inni la'ajabu mimman qara'al Quran, mimman qara'al Quran walam yatafakkar fi ma'aniha kaifa yatalazzaz bi qira'atiha. Kata Imam Qurtubi, aku rasa pelik orang yang baca Quran tapi tak faham maksud dia. Macam mana dia boleh rasa lazat baca Quran? Maknanya apa? Punca kita tak rasa apa-apa sebab kita tak faham. Bila tak faham, tak rasa apa-apa. Bila tak rasa apa-apa, baca Quran ada, kita hadkan masa. Kadang-kadang kita bagi masa lebihan. Dah penat, dah letih, baru nak baca Quran. Itu rasa tanda tak lazat lah tu. Kalau kita rasa lazat baca Quran, kita pilih waktu fresh. Dan kalau boleh kita nak baca lama sebab lazat. Mana boleh benda lazat buat sekejap. Jadi antara punca kita tak baca lama sebab tak lazat. Sebab apa tak lazat? Sebab tak faham dan tak tadabbur. Okey? Jadi Allah kata itulah ayat-ayat kebesaran Allah dalam Alkitab. Kemudian wallazi, dan yang. Wallazi yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepada engkau. Dan kitab itu yang telah diturunkan kepada engkau. Engkau tu iaitu Muhammad. Jadi bila Quran tu datang daripada Allah, pasti dia hebat. Kemudian Quran pula diturun pada Muhammad, maka Muhammad pun hebat. Kemudian diturun pula pada bulan Ramadan jadi hebat. Kemudian diturun pula pada malam Al-Qadar jadi hebat. Apa saja yang berkaitan dengan Quran, semua akan jadi hebat. Bahkan orang Arab Mekah ni, orang Arab Mekah asalnya bangsa yang, nak kata apa, lebih teruk daripada bangsa Melayu lah. Mereka menghina Kaabah dengan meletak patung, 360 patung. Mereka sembah berhala, bodoh. Hidup mereka tak bertamadun. Datang masjid, kencing dalam masjid kan. Hidup tak bertamadun, akidah yang rosak berpuluh-puluh tahun. Bela kambing, gembala kambing lah. Tapi akhirnya bangsa yang hina ni, yang tak bertamadun, orang kampung, orang badui yang kecil dalam masjid, tiba-tiba Quran menukar menjadi khaira ummatin, umat terbaik yang mengurus urusan dunia, yang boleh mengalahkan dua kuasa besar ketika itu, Rom dan Parsi. Siapa yang munggah mereka? Quran. Itulah keresahan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran berpuluh tahun tapi kita masih belum mulia, kita masih dihina, makna kita tak beramal dengan Al-Quran. Jadi Allah kata Quran diturun pada engkau. Min Rabbika, dari pencipta engkau.
adalah al-haq, adalah benar. Adalah benar. Okey? Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Allah nak beritahu Quran yang diturun pada Muhammad tu adalah benar. Semuanya benar. Semuanya benar. Daripada huruf daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Dan bila Quran tu semuanya benar, apa sepatut kita buat dengan benda yang benar? Itu yang Allah nak beritahu, bukan semata-mata nak beritahu Quran tu betul, bukan. Allah nak beritahu tindakannya apa? Tuntutan daripada kebenaran Al-Quran apa dia? Cuba tanya diri kita, kalau kita yakin hantar anak ke sekolah adalah benar, membawa kejayaan pada mereka dunia, setelah kita yakin itu adalah benar, apa kita buat? Kita akan hantar anak ke sekolah. Kalau tak ada duit, kita akan cari duit. Tak cukup nak bayar jurang, kadang-kadang kita gadai kan. Kita bekerja keras, walaupun sekolah tu kadang-kadang belum tentu benar. Kadang-kadang pergi sekolah pun jadi jahat. Kadang-kadang pergi sekolah kena dadah, ambil dadah. Tapi kita dalam hati kecil kita yakin berapa ramai yang berjaya sebab sekolah. Maka keyakinan kita pada kebenaran itu menyebabkan kita habiskan masa, habiskan tenaga, habiskan duit, pergi hantar anak ke sekolah sampai berjaya. Dan anak kita pergi belajar kat sekolah tu sebab kita yakin benar semua subjek walaupun berat. Kadang-kadang buku beg sekolah lebih besar daripada anak kita. Kita biarkan juga walaupun kadang-kadang membebankan dia. Dan bila anak kita tak faham, kita suruh dia pula ambil tuition. Sebab apa? Kita yakin benar. Tapi dalam bab Al-Quran, mulut kita kata Quran benar. Tapi apa kita buat dengan Quran yang benar tu? Apa kita buat? Adakah sekadar baca ataupun lepas baca tadabbur, lepas tadabbur amalkan, lepas amal sampaikan? Itu sepatutnya tuntutan kebenaran Al-Quran. Kalau Quran tu benar, pastikan baca sampai faham sebab dia benar. Dan yang kedua, bila dah faham, amalkan sebab dia benar dan daripada Allah. Lepas step yang ketiga, lepas kamu amalkan, kamu kena kongsi kebenaran ni. Logiknya, benda yang benar, benda yang baik kita nak kongsi. Kita nak kongsi kan? Tak ada benda yang tak baik, melainkan kita kongsi dengan anak kita, dengan suami, dengan isteri. Tiba-tiba Quran ni, baca sendiri tak kongsi dengan suami. Belajar sendiri tak di mana kebenarannya Al-Quran? Kadang-kadang resipi memasak pun kita kongsi. Kadang-kadang resipi itu merugikan kita. Sebab apa? Habis masa 2 jam. Penat letih baca Quran 10 minit. Jadi baca Quran menjadi nombor 2. Tapi sebab kita rasa dia benar, kita belajar resipi dan kita memasak sampai habis masa 2 jam. Tapi Quran, mulut cakap benar. Bila baca, tak faham. Bila baca, mengantuk. Maka kita ada sifat munafik. Mulut cakap lain, tapi tindakan tak sama dengan apa yang kita cakap. Jadi Allah kata Quran tu benar. Bila benar, habiskan masa banyak untuk Al-Quran. Jangan buang masa. Kemudian, walakin, akan tetapi, aksar, kebanyakan. An-nas, manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Tengok. Allah kata Quran tu benar. Tapi hasilnya apa? Hasilnya kebanyakan manusia la ya'lamun. Jahil. Tak tahu Quran tu benar sebenar. Walaupun mulut dia cakap benar, tapi sebenar hakikatnya dia tak tahu kebenaran Al-Quran. Kalau dia tahu, dia akan bagi masa sebanyak yang mungkin pada Al-Quran. Cuba buka surah Rum ayat 6 dan 7. Surah Ar-Rum ayat 6 dan 7. Wa'dallahi
Kemudian ya'lamuna hum ghafilun. Okey. Cuba tadabbur ayat ni. Wa'dallah, janji Allah. Ada hakun tak ada kan? Janji Allah. Apa dia janji Allah? La yukhlifullahu wa'dah. Bila Allah berjanji, Allah la yukhlif, tidak akan mungkir sama sekali wa'dahu, janjinya. Allah nak bagi kita apa ni? Penyakit manusia yang suka percaya pada janji manusia walaupun dia tahu manusia suka mungkir janji. Sebaliknya janji Allah tu benar dan janji Allah tak pernah dimungkiri oleh Allah, tapi yang tu dia tak percaya. Itu penyakit tu. Sebab tu Allah kata apa? Walakinna, akan tetapi aksarun nas, kebanyakan manusia la ya'lamun. Majoriti manusia tak tahu, tak yakin, jahil tentang janji Allah tu. Yang dia tahu janji manusia. Manusia janji nak bagi duit, berebut isi bora. Manusia janji nak nak tamatkan PKP, seronok semua. Dia tak tahu benda tu kadang-kadang merugikannya. Cuba tengok ayat seterusnya. Allah kata kebanyakan manusia tak tahu. Tak tahu apa? Tak tahu apa ni? Ni janji Allah adalah benar. Allah tak pernah mungkir janji. Yang tu manusia tak tahu. Kebanyakan tak tahu. Habis apa yang manusia tahu? Allah bagi tahu. Ya'lamuna, sebaliknya mereka hanya tahu zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu yang zahir daripada kehidupan dunia. Ya Allah, tengok tadabbur Al-Quran. Kalau kita baca terjemahan, kita tak rasa apa-apa. Tapi bila kita tadabbur, ya Allah, betul-betul kena atas kepala kita. Apa maksud ni? Janji Allah manusia tak tahu. Janji Allah manusia tak yakin. Janji Allah manusia abaikan. Habis apa yang manusia tahu? Apa yang manusia yakin? Zahiran. Daripada kehidupan dunia. Maknanya bila Allah kata kehidupan dunia ni ada zahir, maka ada yang batin. Zahir apa dia? Bila makan, sedap. Bila duit banyak, seronok. Bila berjalan, terhibur. Itu zahir. Tapi batinnya, mungkin dalam seronok tu ada kerusakan. Dalam berjalan banyak tu, melalai dan menjahanamkan kita. Jadi manusia tahu, zahir je. Dan, wahum anil akhirah. Mereka daripada akhirat, ghafilun, lalai. Tentang persiapan untuk akhirat, mereka lupa, mereka lalai. Yang mereka tahu zahir je. Sebab itulah Nabi cakap kan, yang paling aku takut kepada umatku apa dia? Bukan miskin, tapi bila dibentangkan dunia pada mereka ni. Dunia zahirnya manis, menarik, menawan. Tapi dalam tu ada apa? Racun. Dalam tu ada racun. Berapa ramai yang hanyut, berapa ramai yang syirik pada Allah sebab dunia. Sebab manusia tak tahu hakikat dunia yang sebenar. Yang dia tahu yang nampak zahir. Sebab itulah tengok Ashabul Kahfi. Dia ada harta banyak. Tapi dia tahu harta tu menyebabkan dia syirik pada Allah. Maka dia tahu lepas ni dia akan mati, dia akan menghadap Allah. Maka dia buang benda-benda yang boleh merosakkan akidahnya. Apa dia? Zahiran minal hayatid dunia. Begitulah banyak contoh-contoh yang manusia bila yakin dunia ni boleh merosakkan akidah dia, boleh merencatkan ibadatnya, imannya kepada Allah, maka dia tinggal. Tapi mereka yang tak nampak, dia akan kejar dunia, cari dunia sampai mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Okey. Jadi Allah kata apa? Kebanyakan manusia tak tahu bahawa Quran itu benar. Sebab itulah, sebab tu saya nak ulang lagi berkali-kali. Sebab itulah bukti manusia tak tahu janji Allah benar, ayat-ayat Allah itu benar. Buktinya apa?
Manusia bagi masa kepada Allah untuk Al-Quran sikit je. Ini bukti bahawa mereka tak yakin pada janji Allah. Mereka tak yakin dalam Quran ada kebenaran. Berbeza dengan orang yang yakin bahawa Quran itu benar, janji Allah itu benar. Kalau mereka yakin, dia buat apa? Dia buat apa? Macam saya sebut sebelumnya. Bagaimana salafus salih, khususnya bila masuk bulan Ramadan, dia habiskan banyak masa untuk Al-Quran. Sebab dia yakin Quran adalah hak. Macam Imam Malik, dia tinggal semua. Mengajar hadis pun dia tinggal. Dia fokus pada Quran je. Qatadah, seorang tabi'in, ahli tafsir yang terkenal, ulama yang terkenal, apa dia buat? Dia khatam Quran 7 hari sekali. 7 hari sekali. Mana setiap minggu sekali khatam, sebulan 4 kali. Itu sebelum Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, dia cepatkan lagi 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam. Sebab dia tahu kaitan Quran dengan bulan Ramadan lagi hebat. Dan bila 10 akhir Ramadan, dia khatam sekali sehari. Jadi mana, berapa kali dia khatam? Oh, sorry. La yu'minun. Okey. Mereka tak beriman, silap. Jazak perempuan ke lelaki? Oh, ramai. Jazakumullahu khairan atas teguran. Itulah kelemahan manusia. Okey? Jadi apa yang saya nak beritahu, kalau manusia yakin Quran itu benar, janji Allah itu benar, dia akan banyak habis masa untuk Al-Quran. Bukan setakat baca, tapi faham dan amal dan sampaikan. Saya sebut tadi Qatadah kan. Qatadah bila masuk bulan Ramadan, 3 hari sekali dia khatam. Bila 10 akhir Ramadan, setiap hari sekali khatam. Jadi berapa kali dia khatam? 20 awal Ramadan, bagi 3, 7. Kan? 7. Lepas tu 10 akhir Ramadan, 10 kali khatam. 17 kali. Saya tak sebutlah Imam Syafi'i, nanti orang kata itu dah macam sampai kucing bertanduk pun tak boleh. Dan banyak lagi contoh-contoh ulama, bila masuk bulan Ramadan mereka lagi banyak Quran, baca Quran dan tadabbur. Sebab apa? Mereka yakin Quran itu adalah benar, janji Allah adalah benar, dan bila baca Quran lagi bertambah, imannya lagi meningkat. Okey, kita semua setakat ni dah 10. Hari ni ke 10 Ramadan kan? Ke 10 Ramadan. Siapa yang dah khatam 10 kali? Siapa yang khatam 10 kali? Oh, pelajar tanya, Ustaz dah khatam tak? Okey, tak apalah, 10 kali tak ada. Dalam tempoh 10 kali ni, 10 hari Ramadan ni, siapa yang dah khatam sekali? Kita bukan Imam Syafi'i, kita bukan Qatadah. Kita orang biasa kan. Okeylah, paling-paling kurang 10 hari kita dah khatam sekali. Ataupun paling kurang dalam tempoh PKP ni, kan? Kerja kat rumah, tak banyak keluar, tak keluar pun, duduk kat rumah je. Daripada berapa? 18 Mac, kan? Sebulan lebih dah. Okey, siapa yang dah khatam sekali sebelum Ramadan dalam tempoh PKP? Kenapa tak jawab? Oh, tak nak riak. Itu bukan tak nak riak, itu sombong dengan ustaz. Ustaz tanya kena jawab. Dia riak ni bila ustaz tak tanya, tiba-tiba dia bagi tahu itu riak. Dia menjawab soalan bukan riak. Sekadar 10? Tak faham soalan. Saya tanya khatam bukan juzuk. Subhanallah, subhanallah kan. Jadi bila lagi kita nak khatam dan tadabbur Al-Quran, kalau dalam tempoh masa ni, PKP ni, banyak masa kat rumah, tak keluar, tak pergi bekerja, banyak peluang, ini pun tak boleh khatam. Dan Ramadan pula datang, dalam tempoh PKP lagi, pun tak boleh khatam 10 hari. Ya Allah, betul tak kita percaya, kita yakin Quran itu benar? Betul tak kita beriman? Betul tak?
Masih banyak masa untuk makan, masih banyak masa untuk kemah rumah, masih banyak masa untuk bersembang. Ya Allah, bagi saya lah, memang teruk lah, teruk. Ha? Ada seorang khatam. Berapa? Ha? Oh, berapa kali tu? Kena ada peningkatan, ha? Kena ada peningkatan. Kalau sebelum ni tak khatam sebulan Ramadan, kena khatam paling-paling kurang sekali. Kalau sebelum ni dah khatam sekali, kena ada peningkatan. Bulan ni mesti 2 kali. Khatam, alhamdulillah. 10 hari. Tapi sepatutnya 2 kalilah, sebelum Ramadan sekali, tempoh PKP kan. Kemudian 10 awal Ramadan ni sekali, sepatutnya dah 2 kali dah. Paling-paling kurang lah. Yang tak khatam langsung sebelum Ramadan pun tak, 10 hari Ramadan pun tak, kena banyak-banyak mengucap dan sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada masalah tu, betul-betul ada masalah. Saya tak nak bersumpah aja. Saya tak nak bersumpah. Orang ni memang ada masalah. Dalam tempoh yang macam ni pun tak baca Quran, tak khatam, tak tadabbur, mana sebenarnya dia tak yakin. Dia tak la yu'minun. Mereka tak beriman bahawa Quran itu benar. Apa Quran yang benarnya? Kamu tak habiskan masa banyak untuk yang benar. Makna kamu banyak habis benda yang batil. Dengan makan berjam-jam. Dengan mengurus rumah berjam-jam. Tapi belum tentu benar. Kadang-kadang makan membahayakan. Itu pun berjam-jam. Yang Quran ni pasti benar. 1 huruf 10 pahala. Tiba-tiba masa sikit je. Mana kita ada raibun dalam hati kepada Al-Quran. Okey. Pukul apa dia jam? 12 dah. Okey, cukup satu ayat. Satu ayat daripada surah Ar-Ra'd, tapi ayat-ayat lain banyak. Daripada surah Ar-Rum, ayat 6 hingga 7, 2 ayat. Kemudian daripada surah Al-Baqarah, 2 ayat. 4 ayat kan? Alhamdulillah. Itu satu perkembangan. Beritahu. Tak payahlah saya beritahu kan, saya beritahu sekarang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini tanda-tanda kita dah mulai yakin Quran itu benar. Iaitu bila masa kita banyak habis untuk Al-Quran. Sebagaimana Nabi, para sahabat salafus salih, hidup mereka untuk Al-Quran je. Kalau mereka berniaga pun sebab Quran suruh. Kalau mereka keluar berjihad pun sebab Quran suruh. Kalau mereka berhijrah pun sebab Quran suruh. Maka hidup mereka sentiasa diarah, dipandu oleh Al-Quran. Itulah manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau tak baca Quran, maka hidupnya dipandu oleh hawa nafsu. Percayalah. Macam mana dipandu oleh Quran? Dia tak baca, dia tak faham. Okey, cukup Banyak baca terjemahan. Okey, tak apa. Kalau boleh baca terjemahan banyak pun okey. Ada pengalaman saya beritahu, saya suruh dia baca terjemahan. Setakat ni dah dapat lebih kurang 7 juzuk. Saya tanya, dalam 7 juzuk dia baca terjemahan, berapa peratus yang dia faham terjemahan tu? Dia kata banyak, lebih pada separuh. Bila saya tanya, betul, menunjukkan dia faham. Itu menunjukkan apa? Quran tu benar. Quran kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Allah ulang berkali-kali. Sesungguhnya demi Allah, kami telah permudahkan Al-Quran untuk difahami, untuk diambil peringatan. Kami dah permudahkan. Buktinya apa? Kalau sebahagian ayat kita baca terjemah, kita boleh faham dan akan terkesan dalam hati kita. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Allah ulang berkali-kali. Jadi bila kita rasa Quran susah, kita tak percaya pada Quran. Kita ada keraguan. Quran kata, Allah kata, kami permudah. Kita kata susah. Itu menunjukkan kita ragu-ragu pada Al-Quran. Kita tak yakin Quran itu benar. Quran kata mudah, kita kata susah. Bukan makna saya suruh baca terjemahan sahaja tanpa belajar. Tak. Sebab kalau nak harapkan belajar, sampai bila kita tak akan habis. Kelas pun bukan selalu kan. Tapi sambil-sambil itu bacalah terjemahan. Dan kalau tak faham, pergilah tanya ustaz. Tanyalah apa-apa saja. Okey, cukup Ada soalan? Ustaz, kalau kita tak kejar khatam tapi kita belajar tadabbur macam mana?
Dia soalan dia, kita tak kejar khatam tapi kita tadabbur. Dia keutamanya tadabbur, sebab Quran diturunkan untuk kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Jelas dalam surah Sad ayat 29. Allah kata Quran ini kami turunkan penuh kebaikan, penuh keberkatan. Caranya apa? Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur. Itu tujuan utama Quran diturunkan. Supaya mereka tadabbur, lepas tadabbur wa liyatadzakkara, ambil pengajaran, ambil panduan, ikut Al-Quran. Itu matlamat utama Quran diturunkan. Jadi soalan, dia fokus pada tadabbur, betul. Tapi kalau dia boleh juga baca dah khatam, lagi bagus. Maknanya tadabbur memenuhi tujuan utama Al-Quran diturunkan. Kemudian dia baca dah khatam, termasuk dalam bab amal soleh. Yang Nabi kata satu huruf 10 pahala. Kalau dia baca satu juzuk, banyak pahala. Kalau baca 10 juzuk, pahalanya lagi berganda. Kalau khatam, pahalanya lagi berganda. Jadi dia dapat dua, 2 in 1. Tadabbur pun dapat, walaupun tak khatam, khatam, pahala setiap huruf pun dia dapat. Jadi saya cadang buat dua-dua. Okey, ada soalan? Macam mana nak tadabbur kalau ada ayat yang tak faham? Macam mana nak tadabbur kalau ada ayat tak faham? Okey, kalau kita tak tahu memasak, tak reti memasak, apa kita buat? Kita bertanya orang yang tahu. Itu nak makan, lepas makan nak buang jadi najis pula. Pun kita bertanya. Ini Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintah, tanyalah orang yang berilmu sekiranya kamu tak tahu. Makna bila tak tahu, khususnya Al-Quran, wajib bertanya, bukan sunat. Jadi bila kita baca terjemahan tak faham, wajib bertanya. Tanyalah ustaz. Tanyalah ustaz. Ini tanya ustaz pasal doa, pasal zikir, pasal air tawar. Jarang pelajar-pelajar yang tanya ustaz tentang maksud dan pengajar Al-Quran. Jarang sekali. Ada yang tanya soalan, ustaz, Quran ni turun ke Baitul Ma'mur dulu tak? Baitul Ma'mur tu kat mana? Langit ke-7? Itu soalan kurang penting lah. Baik tanya maksud ayat Al-Quran. Nanti kita tak jawab, dia kata ustaz tak tahu pula. Kalau jawab kadang-kadang merugikan masa. Okey. Ustaz, macam mana kalau kita dengar bacaan Al-Quran dari syekh-syekh seperti Syekh Syari dan sebagainya, dan kita tersentuh sampai hati kita, walaupun tak faham maksudnya, maknanya kita tersentuh dengan bacaan syekh-syekh yang secara walaupun kita tak faham. Dia kata ulama, Quran ni ada aura dia. Walaupun tak faham, kadang-kadang dia memberi kesan. Tapi tak cukup setakat itulah. Sebab Quran mesti diamalkan, mesti dilaksanakan. Jadi kalau setakat tersentuh mendengar bacaan tu, dia jauh daripada mencukupi. Walaupun, betul, tak salah, Quran ada aura dia. Kadang-kadang orang Cina baru masuk Islam, dia masuk Islam sebab dengar kemerduan suara orang membaca. Mana itu aura Al-Quran. Tapi tak cukup. Kalau setakat dengar kemudian menangis, apa dia boleh buat? Dia tak boleh baiki akhlaknya, tak boleh baiki akidahnya. Jadi dia kena mula belajar satu persatu. Itu satu lagi takut-takut dia hanya terkesan sebab suara sedap. Kalau ustaz mau ingin baca tak tersentuh pun. Okey, soalan lain? Baca tafsir fi zilal Al-Quran, okey. Okey. Saya belajar di Mekah, ramai doktor-doktor, pensyarah-pensyarah, bahkan penulis-penulis buku terkenal, bila tulis buku ataupun bersyarah dalam kelas, antara rujukan mereka ialah tafsir fi zilal Al-Quran. Tafsir fi zilal Al-Quran. Jadi tak salah. Dan rasanya telah dicetak telah diterjemah oleh Datuk Yusof Zaki Yaakob. Allah yarham. Telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu kalau tak silap saya. Bila dia diterjemah, dicetak, benda tu insya-Allah tak salah. Kadang-kadang orang takut nak baca tafsir sampai dia tak faham. Sepatut dia lebih takut tak faham daripada takut baca tafsir tu. Okey, soalan lain? Huruf-huruf potong seperti alif, lam, mim,
pun sendiri tak tahu maksudnya. Ya. Ya, Rasulullah sendiri pun tak tahu. Buktinya apa? Tidak ada tafsir daripada para sahabat. Soalan dia, huruf muqatta'ah ni Rasulullah sendiri tak tahu juga ke jawapannya? Ya. Apa bukti Nabi tak tahu? Tidak ada dalil, tidak ada hadis yang sahih yang Nabi kata alif lam mim maknanya sekian. Dan tidak ada satu pun kata-kata para sahabat, termasuklah hibrul ummah, ulama yang hebat di kalangan para sahabat dan pentafsir yang hebat juga, iaitu Abdullah bin Abbas. Tak ada satu pun kata-kata Abdullah bin Abbas yang memberi maksud kepada huruf muqatta'ah. Bila tak ada hadis, maknanya Nabi pun tak tahu. Bukan sebenar, pendapat paling kuat, bukan Nabi tak tahu. Bukan Nabi tak tahu. Memang huruf itu tak ada makna. Bila tak ada makna, nak tahu apa? Sebenarnya tak timbul isu tak tahu. Benda tak ada makna, nak tahu apa? Siapa mengatakan ada makna tapi Allah lebih tahu, itu pun kurang tepat. Sebab bila dia kata ada makna, alif lam mim ada makna tapi Allah lebih tahu. Okey, siapa yang cakap ada makna dan Allah lebih tahu? Siapa cakap? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Kamu nak pegang pendapat tu silakan. Cuma saya nak beritahu pendapat yang paling kuat ialah huruf muqatta'ah tidak ada makna. Nanti dia tanya pula kita, okey, siapa cakap huruf muqatta'ah tidak ada makna? Ada hadis tak, Ustaz? Memang tak ada hadis. Tapi kita tahu huruf muqatta'ah tidak ada makna secara semula jadi. Semua huruf dalam apa saja bahasa tidak ada makna. A, ada makna tak? Tak ada. B, tak ada makna. E, tak ada makna. Tapi bila bergabung A, K, U, aku, ada makna. Bahasa Arab pun sama. Alif, ada makna? Tak ada. Ba, ada makna. Secara semula jadi, huruf muqatta'ah memang tak ada makna. Dan tujuannya Allah nak mencabar orang musyrikin. Itu je. Bolehkah kita meninggalkan amalan zikir pagi petang dan petang di dalam Ramadan kerana nak fokus pada Al-Quran? Sepatut zikir pagi petang ni kena bacalah. Sebab tak ada satu hadis pun yang menyebut bahawa bila masuk bulan Ramadan Nabi tinggal zikir pagi petang. Tak ada. Satu. Yang kedua, Allah sebut sifat orang beriman, iaitu ulul albab. Orang beriman ni adalah orang yang berakal waras. Apa ciri-ciri orang beriman yang berakal waras? Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 191, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iaitu orang beriman ialah sentiasa berzikir pada Allah ketika berdiri, duduk dan baring. Dan tak dikecualikan bulan Ramadan. Allah sebut juga dalam surah apa ni? Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kalau pandangan saya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi, maka bulan Ramadan pun zikir juga. Zikir pagi tak lama, paling-paling lama setengah jam. Zikir petang lagi tak lama, paling-paling lama 15 minit je. Jadi kalau alasan tinggal zikir nak baca Quran, saya rasa tak tepat lah. Sebab kita pun bukan baca Quran pagi sampai petang, sampai malam. Ada waktu kita berhenti juga. Jadi zikir teruskan dan baca Quran tambah masa lain. Wallahu a'lam. Kalau surah ketiga, ayat 7, Ustaz, adakah boleh dijadikan dalil untuk huruf muqatta'ah? Surah Ketiga, Al-Imran. ayat ke? 7. Ayat ke-7. Mana ni? Maksud ayat ke-7, ayat ni ada mutasyabihat. Ada yang muhkamat. Dia ulama beza pendapat lah. Ada mengatakan huruf muqatta'ah termasuk ayat mutasyabihat yang tak jelas. Tapi pendapat paling kuat tak termasuk. Huruf muqatta'ah tak termasuk dalam ayat mutasyabihat. Sebab ayat mutasyabihat ni maksud dia ada tapi tak jelas. Siapa yang tahu? Kadang-kadang ulama. Kadang-kadang kita ambil tafsir, baca tafsir baru faham. Itu ayat mutasyabihat. Kadang-kadang ayat mutasyabihat ni mengelirukan. Kadang-kadang membuat maksud lain, kadang-kadang buat maksud yang lain. Itu mutasyabihat. Tapi huruf muqatta'ah langsung tak ada mana. Jadi tak timbul isu mengelirukan ataupun tak jelas. Jadi pendapat paling kuat, huruf muqatta'ah tidak termasuk dalam ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak ulangi teknik memahami Al-Quran?
Teknik memahami Al-Quran. teknik memahami Al-Quran. Dia kalau betul-betul nak faham, yang paling asas sekali ialah faham bahasa Arab lah. Sebab itulah ulama-ulama yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua pakar dalam bahasa Arab. Itulah ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Sebab Quran tu dalam bahasa Arab, bilisanin Arabi mubin. Asas dia kena mahir dalam bahasa Arab. Saya pun alhamdulillah Allah bagi kelebihan, saya belajar bidang bahasa Arab, kuliah lughah Arabiah. Daripada situlah bila kita boleh bahasa Arab, kita boleh banyak baca tafsir yang dalam bahasa Arab. Ilmu alatnya ialah bahasa Arab. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kaedah yang terbaik ialah kita belajar tadabbur daripada ustaz-ustaz yang boleh dipercayai. Dari segi kefahamannya selari dengan Quran dan Sunnah, dari segi amalannya selari dengan Sunnah Nabi, dari segi ketakwaannya, insya-Allah kita belajar daripada dia, ada keberkatan dan kita lebih faham Al-Quran. Dan di samping itu, banyakkan masa. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, ayat terakhir, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul berusaha untuk mendapat keredaan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Maksudnya apa? Kalau kita betul-betul nak faham Al-Quran, kita bagi masa sungguh-sungguh, baca terjemahan, tak faham baca tafsir, tak faham juga tanya ustaz. Kita bersungguh-sungguh, Allah akan permudahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Percayalah, berapa ramai yang mu'allaf yang masuk Islam baru 4-5 tahun, tapi mereka dah faham Al-Quran. Sebab apa? Mereka bila belajar fokus betul-betul dan mereka betul-betul rasa Quran ni benar dan wajib belajar. Akhirnya mereka dapat. Bila bercakap mereka boleh kok ayat Al-Quran. Sebab apa? Keikhlasan dan kesungguhan. Jangan main-main. Kadang-kadang ada masa kita tengok Al-Quran, maka kita tak ikhlas dan kita tak rasa Quran tu satu benda yang sangat besar dan mulia dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Ustaz, ada maksud ayat yang mengatakan unta masuk ke dalam jarum. Macam mana? Ada ayat yang mengatakan unta masuk ke lubang jarum. Okey, soalan dia, apa maksud yang unta masuk ke dalam lubang jarum? Okey. Surah Al-A'raf ayat 40. Sebenarnya Allah nak bagi tahu ayat ni, sesungguhnya dengar surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wastakbaru, mereka sombong dengan ayat-ayat kami. Tak nak belajar, tak nak faham, tak nak tadabbur, tak nak ikut, sombong. Maka orang ni Allah bagi tahu balasannya. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Pintu langit ini ada ulama mengatakan keberkatan tidak ada kepadanya. Sebab biasa yang datang daripada langit rezeki kan, keberkatan, rahmat Allah. Jadi pintu langit, keberkatan, kebaikan tak dibuka untuk mereka dan mereka tak akan masuk syurga. Mereka tak akan masuk syurga sehingga unta masuk lubang jarum, baru mereka boleh masuk. Apa maksud dia? Mungkin tak unta masuk dalam lubang jarum? Mungkin tak? Tak mungkin. Jadi Allah nak bagi tahu mustahil orang yang mendustakan ayat kami akan masuk syurga. Mustahil. Allah nak bagi gambaran mustahilnya sampai tahap macam mana. Kamu fikirlah unta yang besar nak masuk, benar tak mungkin sama sekali. Sebenarnya itu adalah perumpamaan supaya kita lebih faham betapa mustahilnya orang yang tak beriman dengan ayat Allah akan masuk syurga. Itulah perumpamaannya. Wallahu a'lam. Dah.
Sekadar bunyi. Maksud dia baca tapi tak faham apa-apa, sekadar bunyilah. Ada kemungkinan termasuk dalam ancaman yang Allah sebut atau pencelaan yang Allah sebut dalam Quran, iaitu orang yang membaca Al-Quran tapi tak faham. Allah kata wa minhu ummiyun, itu adalah buta huruf. Orang yang buta huruf, Allah kata siapa ni? La ya'lamunal kitab, tak faham kitab. Mulut baca tapi tak faham. Allah kata buta huruf. Apa makna buta huruf? Buta huruf ni orang tak boleh membaca. Bila tak boleh membaca, bila dia buta huruf tak boleh membaca. Yang kamu pula boleh membaca tapi tak faham. Jadi dua-dua sama. Satu buta huruf tak boleh baca, hasilnya tak faham. Kamu boleh membaca, bukan buta huruf tapi tak faham, hasil sama dengan orang buta huruf. Jadi kamu ni macam orang buta huruf. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Jum'ah, masalul ladzina humilu taurat thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Orang yang pikul kitab, bawa kitab tapi tak faham apa-apa, Allah kata macam keledai. Ayat ni nak mencela orang yang tak faham. Sebab tu saya kata, dalam kita baca khatam, kena ada sesi tadabbur, kena ada sesi kita baca tafsir. Maka serentaklah dalam baca kita baca khatam tak faham tapi di cover oleh sesi tadabbur tu. Jangan baca khatam je tapi tak faham langsung. Itu yang takut-takut tercela. Wallahu a'lam. Dah? Cukup lah. Kelas akan datang ialah besok. Besok pukul 10.30 insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.